Salam sejahtera. Okey, kita sama lagi dengan tajuk yang ke-6, iaitu bentuk geometri 3 dimensi. Kali ini kita tengok sedikit berkenaan dengan penyelesaian masalah bagi yang melibatkan luas permukaan bentuk 3 dimensi sebelum kita pergi kepada mengira isi padu. Okey. Sebelum ini cikgu ada tunjuk berkenaan mengira luas permukaan yang melibatkan gabungan bentuk 3 dimensi. Kali ini kita nak tengok sedikit penyelesaian masalah. Okey. Jadi penyelesaian masalah, kita tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan kita boleh tengok yang nombor 1. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebuah prisma tegak. Tapak RSTU ialah sebuah segi 4 tepat. Luas permukaan prisma itu ialah 450 cm persegi. Cari panjang ST dalam cm. Okey, ini gambar rajahnya. Jadi dia minta kita cari panjang ST di sini. Okey, jadi kita akan cuba selesaikan. Okey, ini gambar rajah yang dalam buku latihan tadi. Jadi dia beritahu luas permukaan prisma ini, luas permukaan sama dengan 450 cm persegi. Okey. Jadi kalau kita perhatikan luas permukaan ini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Di mana ada bahagian sending ni, bahagian yang condong ni. Okey, lepas tu bahagian tepi, bawah, depan dan belakang. Depan dan belakang ni adalah bentuk segitiga. Jadi kita boleh cari dahulu 1/2 darab 5 darab 12 dan kita darab 2. Kenapa darab 2? Sebab ada 2 segitiga. Okey, ada 2 segi 3. Lepas tu tambah dengan ada 3 segi 4 tepat yang berbeza. Okey, 3 segi 4 yang ini yang berbeza. Nanti kita akan tengok, kita kira yang ini dahulu. 1/2 dengan 2 potong 5 darab 12 adalah 60. Okey. Jadi yang ini kita nampak ini segitiga bersudut tegak. Okey, jadi kalau kita lukis balik, ini 5, ni 12, maka kita kira teorem Pythagoras, iaitu 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2, 169 punca kuasa 13. Sebab apa? Kita tambah sebab kita nak cari ini hipotenus, iaitu C. Maka ini A, ini B. A 5 kuasa 2, untuk nak cari C sama A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Maka 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2, iaitu kita kira tadi 169. Nak tahu C, punca kuasa. Okey, kenapa punca kuasa? Sebab ni ada kuasa kan. Maka kuasa 2 ini kita bawa ke sebelah, jadi punca kuasa dapatlah 13. Maka di sini panjangnya 13. Okey, jadi kita dapat sudah di sini 13. Okey. Jadi dari kita sudah dapat 13. Maka sekarang ini kita tiada yang ST kan. Soalan dia nak cari ST. ST dengan panjang ini sama, dan panjang contohnya ini RU pun sama juga. RU dengan ST sama panjang. Okey, sebab ni segi 4 tepat kan. Ini sama panjang bahagian ini, dan dia juga sama panjang di atas. Okey, jadi kita gunakan pemboleh ubah. Contohnya kita letakkan dia sebagai nilai X. Okey, maka kalau kita tengok bahagian atas ni, segi 4 yang atas ni, okey, yang atas tu nampak kan. Okey, 13 darab X. 13 sebagai panjang, X sebagai lebar. Jadi untuk segitiga
segi 4 ni ada 3 yang berbeza. Yang pertama 13 darab dengan X sama dengan 13X. Okey, untuk yang seterusnya, yang bahagian tapak ni, ni tapak tu kan, segi. Okey, jadi 12 darab X. 12 darab X sama dengan 12X. Dan yang tepi ni, okey, yang tepi ni kita boleh nampak ini RU. Contohnya sini kita letak AB, segi 4 RU AB, AB RU. Okey, yang belakang tu, di mana 5 dia punya lebar, X sebagai panjang, maka 5 darab X sama dengan 5X. Okey, jadi kita nak selesaikan 13X, 12X, 5X ni kita tambah 13X tambah 12X tambah 5X tambah dengan segitiga yang kita dapat tadi, depan dengan belakang, iaitu 60 sama dengan 450. Okey, jadi 13 tambah 12 tambah 5 dapat 20X. 60 ni kita bawa ke sebelah, jadi 450 tolak 60. 450 tolak 60, 390 sama dengan 20. X sama dengan 390 bahagi 20, dapatlah. Okey, 390 bahagi 20, kita akan dapat 19.5. Okey, ada sedikit pembetulan di sini. Mungkin cikgu tekan tak kena dari tadi. 13 tambah 2 betul jadi 20. Okey, sepatutnya 13. Okey, salah kira yang di sini. 13 tambah 12 tambah 5 sepatutnya 30. Okey, ini tolong betulkan. Sepatutnya 30X. Ini 30X dan ini bahagi 30. Maka 390 bahagi 30, kita akan dapat 13. Okey, harap maklum ada kesilapan tekan kalkulator tadi, di mana kita tekan 13 tambah 12 tambah 5 tadi dapat 20. Ini salah tekan, dapat yang sepatutnya dapat 30. Jadi 13 tambah 12 tambah 5X dapat 30X. Okey, bawa ke sebelah 60, 450 tolak 60, 390, 30X. 30 darab X bawa ke sebelah, jadi bahagi 390 bahagi 30, dapatlah 13. Maka X sama dengan 13, iaitu yang kita nak cari, iaitu ST. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Rajah di sebelah menunjuk sebuah gabungan pepejal yang terdiri daripada dua buah hemisfera dan sebuah silinder diberi luas permukaan pepejal itu ialah 2640 cm persegi. Cari nilai T. Guna pi 22/7. Tengok, ini gabungan dia, ada dua hemisfera dan satu silinder. Okey, jadi gabungan ini luas permukaannya adalah 2640. Okey, jadi kita akan cari nilai T. Okey, ini yang sudah dilukis. Jadi bentuknya tadi dua hemisfera dan satu silinder. T 10 cm dijejari. Pi 22/7. Luas permukaan adalah 2640. Jadi kita kena tahu bagaimana nak kira yang silinder. Okey, ingat luas permukaan. Yang pertama silinder. Silinder ni kalau ikut rumus dia ada dua, atas bawah dia adalah bulatan, maka 2 pi j kuasa 2 tambah dengan 2 pi j t. Okey, boleh rujuk rumus dalam video yang sebelum ni. Okey, lepas tu yang hemisfera 4 pi j kuasa 2.
Okey, jadi merujuk kepada soalan ini, kalau kita tengok silinder ini dia bergabung dengan hemisfera. Okey, jadi bila dia bergabung, bahagian bulatan yang atas dengan bawah bagi silinder tu kita tak nampak. Jadi dia tiada permukaan. Maka kita ambil yang ini sahaja. Okey, jadi untuk soalan ni, luas permukaan 2 hemisfera tambah dengan satu silinder. Maka hemisfera, okey, kalau sfera 4 pi j kuasa 2. Kalau hemisfera dia separuh, maka 2 hemisfera 1/2 4 pi j kuasa 2 tambah dengan silinder kita tadi tiada permukaan bulatan tu. 2 pi j kuasa 2 ni merujuk kepada satu yang atas, satu yang bawah ataupun kiri dan kanan. Jadi kita ambil yang ini saja, 2 pi j t. Okey. Okey, jadi yang hemisfera ni 2 hemisfera sebab separuh daripada sfera 1/2 sfera 4 pi j kuasa 2. Maka 2 dengan 1/2 potong, maka 4 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Luas permukaan dia 2640. Okey. Jadi tulis 4 pi 22/7 jejari, iaitu 10 kuasa 2 tambah 2 22/7 jejari 10 T. Ni T ni merujuk kepada tinggi. Okey, bagi silinder, kalau kita tengok sini dia keadaan membaring, kalau kita pusing itu sebenarnya tinggi silinder. Okey, jadi maka ini T 2640. Kira satu persatu, kira yang ini dahulu. 4 darab 22/7 darab 10, jangan lupa kuasa 2. Maka kita akan dapat 1257 1/7 tambah yang ini 2 darab 22/7 darab 10, kita akan dapat 62 6/7. Jangan lupa ada T. Okey, 2640. Maka kita bawa ke sebelah yang ini. Kita bawa ke sebelah. Ini kita tengok nombor positif, maka positif tambah bawa ke sebelah, jadi tolak 2640 tolak 1257 1/7 sama dengan 62 6/7 T. Maka 2640 tolak 1257 per 1/7 sama dengan 1382 6/7 sama dengan 62 6/7 T. Kalau dapat ini operasi darab, maka kita akan bawa yang ini ke sebelah. Kalau darab jadi bahagi 1382 6/7 bahagi 62 6/7 sama dengan T. Maka tekan kalkulator. Ini sudah ada kan. Kalau kita tekan AC, jawapan tekan ANS, ini answer. Ini jawapan yang kita dapat tadi. Tekan saja bahagi 62/6/7. Maka kita akan dapat 22. Okey, dapat 22. Jadi cikgu ulang balik pengiraan dia tadi. 1382 per 6/7 bahagi 62 per 6/7, kita akan dapat 22. Okey.
Okey, ini yang kita nak tengok hari ni, sipadu bentuk 3 dimensi. Jadi yang pertama kita tengok bentuk prisma. Okey, jadi prisma sipadu dia adalah luas keratan rentas darab dengan tinggi. Okey, contohnya Okey, ini contoh prisma. Jadi luas keratan rentas dia, luas keratan rentas ni maksudnya sepanjang macam mana kalau kita tengok dalam buku teks muka surat 110. Okey, nampak keratan rentas. Keratan rentas ni maksudnya contohnya di depan di sini bentuk dia segi empat. Kalau kita berada di sini, bentuk dia masih lagi segi empat. Kalau kita berada di sini, bentuk dia masih lagi segi empat. Okey, kalau kita nak ambil keratan rentas dia dari atas, contohnya kita ambil dari bawah ni. Bawah ni kita nampak segi empat kan. Kalau segi empat, kita berada di kedudukan ini, dia bukan lagi segi empat dah. Okey, boleh faham tak? Okey, jadi contohnya ini. Kalau kita ambil keratan rentas di sini, okey, keratan rentas di sini dia bukan sama macam di sini, tidak sama macam yang di bawah. Okey, jadi kalau kita ambil keratan rentas di depan ini segitiga, kalau dia berada di sini dia masih lagi segi 3. Pada kedudukan ini pun dia masih lagi segi 3. Maknanya dia segi 3 sepanjang. Itu yang dimasukkan dengan keratan rentas. Okey. Seterusnya kita tengok silinder. Silinder sama dengan pi j kuasa 2t. Okey, contoh ini silinder. Okey. Jadi ini adalah dia punya jejari dan di sini adalah tinggi. Ini kalau silinder dalam keadaan membaring macam ni. Okey, ini dia punya jejari dan di sini dia punya tinggi. Okey. Seterusnya piramid. Okey, jadi piramid isi padu dia 1/3 darab luas tapak. Ini tengok tapak je saja. Kalau tapak segi 4, panjang dan lebar. Lepas tu 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okey, seterusnya kita tengok piramid dah. Sekarang kita tengok kon. Kon 1/3 pi j kuasa 2t. Okay, ini contoh piramid. Patutnya sini garis putih-putih, tak apalah. Okey, itu. Di sini ada tinggi dia. Tinggi dari puncak ni ke titik tengah. Dia akan betul-betul di tengah tapak itu. Itu maksud dia tinggi. Okey. Lepas itu kita tengok isi padu bagi skera 4/3. Lupa lukis bentuk kon. Kejap lagi lukis bentuk kon. Semua tahu ini bentuk kon. Sama juga ini dia punya jejari, ini dia punya tinggi. Mungkin kurang jelas yang ini, terlalu besar sikit kon. Okey, ini dia punya jejari. Ini adalah dia punya tinggi.
Okey, bagi sfera, sama je bentuk sfera begini. Okey, ini dia punya jari. Okey. Okey, sekarang ni kita nak cuba buat jawab soalan ni. Ada 6 soalan di sini. Cari isi padu bagi bentuk 3 dimensi yang berikut. Ada prisma tegak, silinder, kon, piramid dan sfera. Jadi kita akan guna rumus-rumus yang kita sudah belajar tadi. Okey, kalau kita tengok yang pertama, boleh agak tidak luas kerata rentah dia di mana? Kalau bawah dia tapak dia tu segi 4, kalau dia membawa ke atas, dia berada di sini, dia bukan bentuk segi 4 lagi. Okey, di bawah saja segi 4. Okey. Ataupun di bawah ini masih lagi dengan ukuran 6/10. Kalau berada di atas ni, kalau tengok ini panjangan, bila dia naik atas makin kecil, maka kita tidak boleh ambil dia sebagai kerata rentas. Jadi kalau di sini segitiga, tengah-tengah ini pun dia masih lagi segitiga, dekat-dekat hujung ni masih lagi segitiga, di hujung pun segitiga. Itulah kerata rentas. Sama juga dengan yang ini. Yang ini segitiga, kerata rentas dia. Di tengah ini pun masih lagi segitiga, di bawah ini masih lagi segitiga, dan akhir sekali ini pun masih lagi segitiga. Itulah dimaksudkan dengan kerata rentas. Maknanya sepanjang di mana-mana kedudukan dia sama, masih mengekalkan bentuk yang sama. Itu kerata rentas. Okey, jadi kita akan cuba selesaikan. Untuk nombor 1, prisma. Maka luas keratan, ini nombor 1, kerata rentas darat dengan tinggi. Maka luas keratan rentas adalah segitiga. Okey, segitiga. Kalau kita perhatikan di sini 5, di sini 6. Maka kalau kita nampak, cikgu lukis segitiga tu saja. Ini 6, ini 5 kan. Okey, jadi kita nak tahu tinggi bagi segitiga ni. Okey, tinggi bagi segitiga ni kalau kita potong di tengah-tengah ini, maka 6 potong 2 dapat 3, 5, 3. Okey, boleh agak tak ini apa? Ini kita guna teorem Pythagoras. Ini kita dah ada nilai C, nilai A. Sekarang kita nak cari nilai B. 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 sama dengan 16 punca kuasa, dapatlah 4. 4 di sini. Maka luas keratan rentas dia 1/2 darat tapak iaitu 6, darat tinggi iaitu 4. Ini segitiga. Maka darat dengan tinggi, jadi balik kepada bentuk ini yang cikgu kira tadi. Tinggi ini tinggi yang kerata rentas tu, yang segitiga. Tinggi prisma ni dimaksudkan adalah 10. Okey, kalau kita letak prisma ni secara mencancang, maka 10 tu adalah dia punya tinggi. Maka darat 10. Maka 1/2 darat 6 darat 4 dapat 12, darat 10 sama dengan 120 cm per segi. Okey, jadi kita selesaikan nombor 2 pula. Nombor 2 masih lagi tulis rumus. Prisma sama dengan luas keratan rentas darat tinggi. Okey, ke luas kerata rentas dia kalau kita tengok 5, 12, di sini 13 kan. Okey, nampak tak ni? Okey, kita lukis dia begini kan. 5, 12, 13. Okey, 13 ni adalah hipotenus, 5 ni adalah tinggi, 5 ni boleh jadi tapak, 12 ni boleh jadi tinggi. Jangan tertukar. Yang ini sudut, maka ini adalah hipotenus. Hipotenus tidak terlibat dalam pengiraan luas segitiga ni.
Okey, jadi 1/2 darab 5 darab 12 darab tinggi dia iaitu 10 dia punya tinggi. Ke darab 10. Tekan saja kalkulator. 1/2 darab 5 darab 12 darab 10 iaitu 300 cm per segi. Okey. Okey, ini bentuk soalan 3 silinder, kon 4, 5 piramid, 6 sfera. Okey. Jadi cikgu dah lukis, maka kita tinggal selesaikan. Bagi silinder, okey, soalan dia kalau kita baca mula-mula tadi gunakan pi 22/7. Okey, jadi kita guna pi 22/7 disebabkan silinder ini pi j kuasa 2 T. Okey. Okay, jadi pi j kuasa 2 T, pi 22/7 jejari. Okey. Jejari kalau kita tengok di sini 14. 14 ni hujung ke hujung itu adalah diameter. Jadi nak tahu jejari 14 bahagi 2 itu adalah jejari. 14 bahagi 2 tu 7. Maka 7 kuasa 2 tinggi dia 20. Maka tekan saja kalkulator. 22/7 darab 7 kuasa 2 darab 20. Maka kita akan dapat 3080 cm per segi. Okey, kita tengok kon pula. Kon dia punya rumus adalah 1/3 pi j kuasa 2 T. 1/3 pi 22/7 jejari iaitu 9 kuasa 2 tinggi. Okey, tinggi bukan 15, tinggi adalah 12. Okey, 15 ni bahagian yang sending, yang condong ke curam ke. Okey, jadi 12. Maka 1/3 darab 22/7 darab 9 kuasa 2 darab 12 tambah pula darab 12, kita akan dapat 1018 2/7. 1018 2/7 cm per segi. Okey. Seterusnya kita tengok sfera dulu, sebab kon ni piramid hanya sedikit pengiraan dia. Kita tengok. Okey, sfera 6. Rumus dia adalah sfera tadi 4/3 pi j kuasa 3. Okey. Okey, 4/3 pi 22/7 jejari 6 jangan lupa kuasa 3. Okey, untuk sfera sahaja jejari dia kuasa 3. Kalau silinder jejari kuasa 2, kon jejari kuasa 2. Okey, sfera jejari kuasa 3, 4/3 pi j kuasa 3. Maka tekan kalkulator. 4/3 darab 22/7 darab 6 kuasa 3. Kuasa 3 tekan shift, tekan X kuasa 2, dia akan keluar 6 kuasa 3 di situ. Okey, akan tekanlah jawapan. Maka kita akan dapat 905 1/7. 905 1/7 cm per segi. Okey, sekarang kita nak buat yang piramid. Okey, piramid ni sebab dia punya rumus adalah 1/3 darab luas tapak. Luas tapak nampak ni segi 4 kan. Okey, dan ada simbol di sini menunjukkan dia ini sama, segi 4 sama. Jadi panjang darab lebar. Okey, panjang darab lebar ni merujuk kepada luas tapak segi 4 dan darab dengan tinggi. Okey, tinggi piramid dari puncak ke tapak, bukan dari puncak ke sini. Okey, jadi
Bila kita bawa sini ke tengah ni, maka kita bentukkan ini. Nampak ni segitiga ni. Jadi kita boleh wujudkan segitiga ni. Okey, cikgu lukis di bawah ni. Ini 15, ini puncak, ini tapaknya. Itu sebenarnya tinggi. Inilah tinggi. Jadi 16 ke sini berapa? Sebab kita tahu ini 16 juga. Ini 16. Jadi kalau ke sini dia berada di tengah-tengah kan. Okey, dia berada di tengah-tengah. Jadi 16 potong 2 dapatlah 8. Okey, jadi 15 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2, kita akan dapat sekejap. Okey, mana tadi? 15 dengan 8 ni. Okey, faham bagaimana boleh dapat 8? Ini dari 16 ni kan. Jadi sepanjang ini 16, maka hujung ini ke hujung ini, dia di tengah-tengah ini, maka kita ambil 16 potong 2 dapatlah 8. Sebab itu dapat 8. Jadi kita cari 15 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2, dapatlah kita ambil 2 tepat perpuluhan 12.69. Sini 12.69. Maka kita dah dapat dia punya tinggi 1/3 darab 16 darab 16. Okey, ada sudah. Darab tinggi berapa tadi? 12.69. Okey. Tak juga kan. Guna pen merah sebab tiada dawat sudah. Jadi 1/3 tekan kalkulator. Ini 16 darab 16. Okey. 1/3 darab 16 darab 16 darab 12.69. Maka kita akan dapat 1082.88 cm persegi. Okey. Jadi penerangan yang panjang sedikit tu berkenaan dengan macam mana nak dapat tinggi ni. Okey. Yang diberi di sini adalah lebih kepada curam. Yang ini puncak ke tapak ni baru tinggi. Puncak ke tapak. Ini adalah dia punya tinggi. Jadi kita garis ni membentuk segitiga. Okey. Jadi setakat itu sahaja. Nanti kita akan sambung lagi dengan penyelesaian masalah ataupun mengira isi padu pepejah gabungan. Okey, sekian, terima kasih.